Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, nenek kita lah. Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. So kalimah yang saya sebut ni adalah, saya ulang-ulang lagi lah banyak kali kan, adalah mukadimah yang Nabi baca ketika memulakan majlis lah. Dan hari ni yang lelaki tu kalau dia pergi ke, yang lelaki tu akan pergi ke masjid, kita kadang-kadang lah, mungkin sebahagian daripada perkataan ni lah, perkataan semasa khatib memulakan khutbah. So inilah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud. So inilah sunnah dia kalau kita memulakan majlis lah. Keduanya saya nak tunjuk, saya highlight yang bawah ni, saya ada 2 slide lah untuk kita cerita tentang perkara yang bid'ah ni. Kalau kita tengok daripada slide ni, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Ni slide yang lama saya ambil. Cuma nak bagi satu gambaran kepada kita lah. Sebab kita ni belajar agama pun kita ikut silibus yang ada di sekolah kan. Dan tak pernah pun saya ingat kita belajar benda macam ni. Yang kita dapat agama pun kita banyak tengok daripada benda-benda fiqh tu lah kot. Fiqh. Dan asas-asas agama pun kita dapat pun daripada kita tahu secara teori saja. Yang Ustaz sudah sebutkan, Islam ni datang daripada Al-Quran, hadis. Lepas tu ijma', dan ada qiyas lah. Ada lagi lah pandangan-pandangan lain. Cuma dalam konteks ini saya nak tunjuk yang daripada, kalau tengok pada hadis Nabi ni, Nabi sebut yang bawah ni, Nabi kata, riwayat daripada Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda,
Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku, yakni generasi Nabi. Mereka adalah orang yang terbaik. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Maknanya 3 generasi pertama ni adalah orang yang terbaik dalam seluruh manusia lah. Maksudnya yang terbaik. Kecuali para Nabi lah. Nabi-Nabi lebih baiklah daripada manusia biasa. Cuma ada 3 generasi terbaik ni kalau dalam Islam. Kalau tengok yang atas ni, generasi terbaik ni saya nak tunjuk bagaimana agama ni akan hilang lah sampai ke kiamat nanti. Kalau kita tengok daripada gambar ni, ini ilustrasi saja ni. Rekaannya, persentasenya, rekaannya saya letak je supaya kita faham. Katalah zaman Nabi dan Rasul ni, Nabi atau Rasul ni, kita faham sunnah, amal yang sahih. Sahabat-sahabat faham mungkin level 100% lah faham sebab Nabi ada kan. Tak faham boleh tanya Nabi. Nombor 2, generasi selepas Nabi ni maksud dia, siapa yang masih berjumpa dengan sahabat Nabi. Mungkin generasi tersebut ada dalam 90% kita faham. Dan nombor 3 ni generasi yang mana tabi'in, kalau dalam bahasa agama lah, bahasa Arab dia panggil tabi'in. Maknanya orang yang sempat berjumpa dengan tabi'in, maknanya pengikut-pengikut tabi'in lah. Tabi'in ni dia jumpa dengan tabi'in, mungkin dalam 80% dia faham kan. Tapi kalau tengok pada tahun yang dah lama, dah panjang ni, 1400 tahun dah kan kita daripada, jauhnya kita daripada zaman Nabi. Mungkin dah sampai, mungkin kurang dari sini pun kita faham agama. faham dan amal sunnah yang sahih ni, banyak benda-benda bid'ah berlaku. Lama-lama dia akan jadi syirik lah sebab bid'ah ni asalnya sunnah, kemudian pergi pada bid'ah, dia akan pergi pada benda yang syirik. Lepas tu yang kiamat kita tahu bila, dan daripada hadis yang banyak, Nabi sebut yang bila dekat kiamat ni habis dah agama. Akan adalah gelombang bagus balik agama kita kan, zaman Nabi Isa nanti. Cuma secara umumnya begitu, akan kurang dan Nabi pun sebut kan. Ni Nabi kata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus daripada hamba-hambanya, tapi dia mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Mana ulama-ulama ni meninggal dunia, dan kuranglah ilmu sebab tak ada orang kita nak refer. Sehingga tiada lagi ulama yang tinggal. Pada saat itu manusia akan mengangkat pemimpin yang di kalangan orang yang tak pandai lah, orang yang bodoh, bukan dalam ahli dia. Dan ketika pemimpin ditanya sesuatu, maka keluarlah daripadanya fatwa yang tidak berasaskan ilmu sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Bahaya sangat kan, sebab bila dah tak ada orang yang kita, ataupun bila kita salah angkat pemimpin ataupun orang agama yang sebenarnya dia tak faham agama yang sahih lah, yang seperti apa yang Nabi nak, dan orang tu bagi fatwa dan kita ambil fatwa tu, orang tu dalam keadaan mereka tersesat dan menyesatkan orang lain juga. Dan hadis yang sahih yang lain, Nabi kata orang macam ni, Nabi bandingkan dengan Dajjal. Nabi kata pemimpin yang orang yang lebih saya takuti daripada Dajjal adalah ni, dalam konteks ni, orang pemimpin yang fatwa yang sesat ni. Nabi sangat takut. Yang ni lagi besar dia punya ancaman ni daripada Dajjal. Lepas tu saya nak baca hadis ni. Ni nak cerita pasal bid'ah lah, sebab bid'ah ni dia merosakkan agama. Dia macam cancel lah sedikit demi sedikit lah daripada intipati yang kita baca. Dan kita ingatlah bila Nabi sebut, maksudnya pentinglah bagi kita untuk kita menerima peringatan daripada Rasulullah SAW. Hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Rasulullah SAW bahawa beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengutuskan untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbarui untuk umat agama mereka. Riwayat Abu Daud lah. Maknanya setiap 100 tahun ni, kat sini ada kot. Maknanya macam ni. Setiap 100 tahun ni akan ada mujtahid ni, yang dalam hadis ni, yang saya baca ni kan. So every 100 years ni akan ada orang yang cerita balik, ini sahih, ini dhaif, ini palsu. Ulama besar lah yang bawa. Setiap 100 tahun akan datang. 100 tahun akan datang. Sebab apa? Kenapalah Nabi sebut benda ni? Sebab agama, bila tak ada ulama ni, kita akan pergi kepada bid'ah. Dan orang ni, manusia ni, dia sebenarnya, kebanyakan kita ni dia suka ikut sajalah. Dia tak ada semangat untuk kepada agama lah, dia suka ikut-ikut. Bila kita ikut, kita tak tahu apa yang dibawa oleh orang yang kita ikuti tu. Kita takut orang yang kita ikuti tu, dia tidak mengajar berdasarkan ilmu yang sahih, dan jadi macam ni kan, dia buat benda yang sesat, dan lebih lagi teruk, dia menyesatkan kita juga. Dan kita ambil ilmu tu, kita sesatkan orang lain. Cuma daripada kelas ustaz saya lah, Ustaz Tuan Hassan Tuan Lah ni, dia kata, daripada kajian ni lah, ini pada zaman dahulu lah, sebelum Nabi Muhammad SAW, keadaannya Nabi Rasul ni, kalau kita letak dalam hadis yang kita baca tadi,
setiap 100 tahun ni juga Nabi diutuskan lebih kurang dalam 400-500 tahun akan ada Nabi baru. Pada zaman dulu lah. So maksud dia bila Nabi kata macam tu, bila masuk dalam lingkungan 400 tahun, banyak orang akan syirik. Maksud dia macam tu lah. Bila orang buat benda yang bid'ah ni, dia pergi kepada syirik lah. Kalau tengok sini kan. Bid'ah-bid'ah dia pergi kepada syirik. Syirik kita ni sebenarnya, ramai lagi macam orang Islam kita masih lagi berpakaian agama lah kalau kita tengok kan. Tapi dia buat benda syirik. Contoh, semalam ada sembang dengan sahabat-sahabat semalam, cerita tentang orang yang minta tolong dengan jin contoh. Orang minta tolong dengan jin kan. Benda tu benda syirik. Kan kita kena beriman kepada Allah dan kita kena faham maksud ayat Al-Fatihah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Dan kepada Allah sahaja kita memohon pertolongan kan. Untuk yang gaib. Tetapi bila kita minta pertolongan kepada yang gaib selain Allah, pergi kepada syirik. Tapi orang yang ikut, orang yang bawa, orang yang meminta tolong selain pada Allah, kepada yang gaib tu sebenarnya berpakaian agama, baca Quran yang sedap lah. Mana-mana macam tu kan. Jadi tertipu kita dan kita pun kadang-kadang ikut mereka dan berada dalam keadaan macam ni. Dia buat fatwa yang sesat dan menyesatkan. Kita takutlah. Okey. Dua slide ni sebenarnya nak cerita tentang yang awal ni lah yang Nabi sebut kan. Dan kita nak juga ulang-ulang sebab benda ni penting. Dan mungkinlah kita rasa apa yang saya sebut ni sensitif lah, deep sangat ke. Tapi inilah benda yang saya nak bawa lah supaya kita dapat ilmu. Dan jaranglah kita jumpa benda macam ni. Saya pun sama. Tak jumpa saya benda macam ni. Melainkan saya duk baca-baca dululah. Duk baca-baca, cari-cari ustaz-ustaz yang spesifik tu. Yang memang khas cerita tentang akidah, baru kita jumpa benda macam ni. Macam tu. Okey. Satu lagi slide ni saya nak tunjuk. Yang ni lah yang 3 generasi pertama ni. Yang kita cerita ni. Yang awal ni kan. Sahabat, tabi'in, tabi'in ni kalau tengok pada slide yang selalu kita tunjuk pun, sahabat yang akhir ni Amru Watilah ni meninggal pada tahun 110 Hijrah. Yang ni tabi'in ni. Orang-orang ni maksud dia, imam-imam besar kita ni adalah termasuk di kalangan tabi'in dan juga tabi'in. Yang paling dekat dengan zaman Nabi adalah Imam Malik. Yang kedua adalah Imam Hanafi. Yang ketiga Imam Syafi'i, imam kita lah. Nombor 4 Imam Ahmad Hanbal. Ini paling junior lah. Cuma kita nak ambil 4 imam ni, ambil semualah maksud dia. Kita ambil dari sudut tasawuf pun kita ambil daripada dia orang ni. Jangan ambil dengan orang lain. Daripada ilmu akidah, apa lagi akidah kan. Kita ambil akidah ni daripada 4 imam ni. Jangan ambil daripada orang lain. Sebab mereka ni termasuk dalam hadis yang Nabi sebut. Dan mereka ni adalah tokoh di kalangan zaman dulu. Di zaman tabi'in ni. Mereka ni adalah tokoh-tokoh zaman ketika itu. Dan juga satu lagi, fiqh lah. Kan fiqh sekarang kan banyak-banyak kan. Imam Syafi'i kita ambil, kadang-kadang kita ambil juga fiqh daripada imam yang lain kan. Macam di Mekah, bersentuhan lagi perempuan tak batal kita ambil. Mungkin kita ambil pandangan orang lain lah macam tu. Cuma saya tengok bab fiqh ni kita dah start mula lembut sikit, Alhamdulillah. Cuma yang lain tu lah, yang akidah kalau boleh kita nak ambil akidah Imam Hanafi, kita nak ambil akidah Imam Malik, kita nak ambil akidah Imam Syafi'i, kita nak ambil akidah Imam Ahmad Hanbal macam tu. Sebab mereka ni lah yang sepatutnya kita letak slogan pewaris Nabi. Sebab mereka ni termasuk dalam hadis ini, tabi'in ni kan yang Nabi kata ni. Okey. Kita nak masuk dalam format tazkirah ni. So pendahuluan ni kita ulang-ulang lagi. Kita akan cerita benda yang sama. Kita akan cerita tentang ilmu yang sahih. Kita nak cerita tentang peringatan kematian. Lepas tu ada hal umum lah. Lepas tu sebelum semasa hal umum tu, kita kalau ada soalan-soalan nak tanya boleh masuk je lah. Hal umum ni yang saya cerita itu yang saya nak tunjuk. Itu kan ada tu nak tunjuk yang ni yang kata solat kita ni ada tingkatan dia. Ini saya nak tunjuk, saya dapatlah gambar ni dan ada hadis ni ada hadis yang sahih. Dan kita akan cerita sikit lah. Dan saya pun bawa hadis cerita tentang bagi motivasi untuk solat jemaah lah kan. Untuk diri saya jugalah orang yang memberi peringatan ni lagi-lagi lah kan. And then kita pergi kepada hadis ni pun hadis ulangan. Kita baca hadis 27 ni akhlak yang baik ni kalau sempat lah. Dan ada 3 perkara yang saya nak tekan kat sini. Tadi saya dengar masa datang, hari ni kerja kat luar, masa datang tu saya dengar kuliah daripada Dr. Firanda. Dia sebut tentang 3 perkara yang ulama letak kategorikan sebagai akhlak yang baik. Nanti kita cerita sikit lah yang tu so that kita berdapat ambil iktibar. Penaulah umum, pentingnya menuntut ilmu. Daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah hendaki mendapat seluruh kebaikan.
maka Allah fahamkan dia tentang agama. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. So daripada yang pertama ni yang kita faham lah, selalunya kita akan sebutkan benda ni kan, kita nak, motivasi kita nak dapat seluruh kebaikan. Biarlah kita hidup ni berpaksikan benda ni kan. Bagaimana kita nak dapat seluruh kebaikan? Kita belajar agama lah, agama yang sahih lah. Sebab macam tadi saya sebut kan, daripada awal tadi, agama ni akan hilang nanti. Sikit dah kita faham tentang sunnah ni kan. Dan macam saya sendirilah, katalah hidup dalam umur 40 tahun, masa sebelum 40 tahun tu kan, berapa orang ataupun berapa ramai kuliah ataupun kelas-kelas yang saya hadir ni yang cerita tentang benda-benda macam ni. Sangat jarang lah, sehingga saya cari sendiri baru jumpa. Tapi benda macam ni dia akan hilang nanti. Lama-lama dia akan hilang. Dan agama ni akan jadi seolah-olah macam tengok agama langit yang lain kan. Contoh agama Kristian tu kan. Asalnya agama yang betul lah, agama Islam lah. Agama yang, contoh agama Yahudi tu agama Hanif. Kalau ikutkan agama Hanif atau kita agama Islam kan. Agama yang memang bertauhidkan Allah satu Tuhan kan. Sama je, bawakannya sama. Tapi dah hilang, habis dah. Habis sampai hari ni memang syirik dah mereka. Tengok kepada agama Kristian kan. Kita nak faham agama. Kita nak faham agama sebab seluruh kebaikan ni sebenarnya kebaikan lepas mati kan. Ataupun atas dunia pun kebaikan lah, anak-anak kita, isteri kita, jiran-jiran kita, diri kita sendiri, hati kita yang besar. Nanti kita akan sebut tentang 3 akhlak yang baik tu. Dalam tu ada cerita tentang hati dalam tu. Itu pun kebaikan yang besar kalau kita faham agama. Kedua, anjuran berdakwah daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah, maksudnya barang yang paling berharga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lepas kita faham agama ni, kita dakwah. Cuma dakwah ni, tujuan matlamat dia memanglah kita nak ubah orang tadi. Tetapi untuk orang tu berubah, Allah yang akan takdirkan dia, atau Allah yang akan gerakkan hati dia. Sebab hati ni urusan Allah Ta'ala, kita berusaha. Contohlah kita dakwah lama, tiba-tiba dia meninggal, tak berubah orang tu. Kita berada di kalangan orang yang sedang mengikuti sunnah Nabi dan sedang ikut hadis ni. Kalau kita tengok macam tu. Sebab matlamat tu adalah satu benda yang kita nak. Cuma kaedah yang kita buat tu. Sebab kalau tengok dalam surah Al-Fatihah pun ada kan, kita duk baca setiap hari kan, kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan je tu, jalan baru, bukannya ialah memang kita minta dalam solat kita, dalam doa kita nak ke syurga Firdaus kan, dalam hadis sahih dapat disebut. Tapi benda yang paling banyak kita sebut, kalaulah kita kiralah perkataan kita ihdinas siratal mustaqim tu, kita solat wajib 17 kali sehari kan, 17 kali kita sebut. Kalau membuat yang sunat lagi, maknanya banyaklah kita buat. Kalaulah kira kita start solat umur 15 tahun sampai hari ni umur 50 tahun kan, berapa juta lah kita baca ihdinas siratal mustaqim. So menunjukkan perkataan lafaz yang kita sebut tu, kaedah matlamat tu yang paling penting yang kita nak capai. Dan kita naklah bila kita faham kaedah tu, bilalah katalah contoh Allah takdirkan taklah orang tu berubah, tapi kita dah jalankan ataupun kita dah buat dah sunnah tu yang Nabi nak, yang kita duk lafaz dalam solat kita ikut ihdinas siratal mustaqim. Kita dah buat dah lafaz dah, dan kita berusaha untuk ubah orang tadi ataupun kita berusaha untuk dakwah orang tadi. Tapi tak apalah kalau dia berubah, alhamdulillah dapat pahala yang besar, dapat unta merah ni lah. Tapi kalau tak dapat pun dapat pahala dari sudut kita punya masa, dari sudut kita punya emosi, dari sudut ujian kita tu lah, macam tu. So maksud dia dua-dua ada juga pahala. Sama ada kalaulah Allah tu ubah orang tadi, kita dapat pahala. Tapi kalau Allah tak ubah pun, kita masih dapat pahala sebab atas usaha kita. So pertama kita belajar ilmu dan kita dakwah lah. Nombor 2, cari ilmu yang sahih. Sebab ilmu sahih ni ilmu yang rare sekarang ni. Payah kita nak cari ilmu yang sahih. Yang ujiannya banyak dalam kita faham agama ni, ujiannya banyak. Dan faham agama ni tak bermaksud kita hafal. Sebab faham tu dia merangkumi semua. Termasuk hafazan lah. Cuma bila kita faham agama, kita faham juga Nabi hafal Quran, Sayyidina Umar hafal Quran, contohlah. Hafal hadis contoh kan. Imam Syafi'i banyak hafal hadis. Kita nak ikut mereka lah, macam tu. Nombor 3, kita tengok kepada sempadan yang tak nak kita lalui lah, tak nak kita keluar daripada agama. Saya baca yang last ni, Allah mengharamkan kita mengada-ngadakan tak ada Allah apa saja yang tidak kita ketahui. Yang ini berbicara tanpa Allah, tanpa ilmu. Kita tak mau kalau tengok daripada apa yang Syekh Abdul Aziz bin Baz ni sebut, syirik ni lebih rendah
dosa dia daripada kita mereka-reka agama. Syirik ni lebih rendah, lebih kurang dosa dia daripada orang yang mereka-reka agama. Sebab tu Nabi sebut yang awal tadi kan, yang saya baca hadis tu, yang daripada ingatan saya tu, saya kata yang paling ditakuti, ataupun Nabi buat pembandingan di antara Dajjal dengan orang agama yang menyesatkan orang lain, yang bukan dia ambil ilmu yang sahih, dia sesatkan orang ramai. Lebih Nabi takut daripada Dajjal. Sangat menakutkan lah, sangat scary lah. Jadi kita kena ingat, sekarang ni mungkinlah even saya pun tak adalah sangat ilmu, cuma datang dengan ujian ilmu nanti sangat menakutkan. Ketakjuban ataupun kita rasa apa ni, budaya ataupun macam-macam ujian kat situ, kita tak nampak dia sebagai ujian. Kita tengok macam tu, kita duk leka dengan orang mengangkat kita kan, orang yang tanya soalan tu macam-macam lah, dan kita tiba-tiba cakap benda yang tak benar. Tu sangat bahayalah. So yang terpenting adalah kita belajar benda yang sahih dulu, fahami dulu apa yang sahih, apa yang dhaif, apa yang palsu, dan cari ilmu guru daripada guru yang sangat bagus lah. Kita pilih guru kita belajar, dan belajar ni kena banyak korban lah. Ujung minggu kan, ambil kelas kan, tidur kat belakang, padahal susah lah maksud dia dengan kita kerja lah. Tapi kita cuba usaha untuk belajar lah, sebab yang ni ni nak pergi ke sini lah. Yang ni, yang kita belajar ni adalah bekal ke sini lah. Bekal untuk kita menuju kebijaksanaan lah, untuk kita menuju kematian kat sini. Ini mukadimah kedua, kita nak cerita pasal kematian ni. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Hadis ni ada yang sahih mengikut Syekh Al-Albani. So hari ni dalam konteks nak kita praktis hadis ni, kita ingat mengingati, banyaklah ingat mati. Setiap minggu ni kita ada 3 minggu ni rasanya tak putus lagi kita buat tazkirah ni. Seminggu ni kita ingat baca hadis ni, Allah ingat mati, dan kita pun akan nampak kematian kan. Yang terbaru kematian ni ada kapal terbang jatuh tu kan, beberapa orang mati kan. So sama juga kita, kematian tu datang dengan mengejutkan kita, takut. Kita mungkin tengah happy-happy naik flight, kapal terbang tu pula chartered flight kan, yang dengan bayar memang mewah lah dalam tu kan. Kalau tengok gambar, saya ingat saya nampak gambar kat Facebook pun, sebelum dia orang duduk dalam flight tu kan. Lepas tu dah meninggal lah kan. Bayangkanlah bagaimana ujian atau bagaimana sengsaranya dia orang di atas kapal tadi kan, bila dah rosak mungkin terpusing-pusing ke apa kan, orang tu dah mati. So ingat, sekeliling kita ni banyak kematian, jadikan tu peringatan kepada kita lah. Jadi Nabi sebut dalam hadis yang sahih ni, Nabi kata, banyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Sama juga macam tengok kubur kan. Tapi kalau kita pergi tengok mati sekarang ni, bila dah hati kita tak rasa apa-apa, maksud dia kitalah yang bermasalah. Kita nak benda ni menginsafkan kita lah. Duduk diam-diam tengah malam, bangun 2-3 pagi, pukul 4 pagi, 5 pagi, ataupun tak mengawal sangat pun tak apalah, pukul 6 duduk masa-masa diam-diam. Tapi bukan dalam toilet lah kan, dekat luar duduk diam-diam, kita fikirlah Allah, banyaknya berita kematian ataupun macam-macam lah. Kita cuba muhasabah diri, sebab benda ni adalah sunnah. Kita nak banyakkan ingat mati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdik, yang paling cerdas, yang paling jenius, yang paling bijak? Dia kembali bertanya. Nabi SAW bersabda, yang paling banyak ingat mati. Ni kita sedang ingat mati ni, menunjukkan lagi banyak kita buat sesi ingat mati ni, lagi cerdik kita. Ini bukan kelakar lah, memang betul pun, sebab Nabi kata macam tu. Allah yang beritahu, melalui wahyu, dan Rasulullah ni pesuruh Allah kan, dia adalah wakil Tuhan kan, wakil Allah, dan dia yang beritahu. Baginda SAW yang beritahu, yang siapa yang banyak ingat mati, dia yang cerdik. Tak rasa lagi hari ni mungkin kecerdikan kita ini di kalangan manusia yang ramai ni nampak tak cerdik kita kan, berbanding dengan orang ramai. Tapi bila kita dekat-dekat mati ataupun dah tua, ataupun bila kita bangkit selepas mati, Allah, mungkin kita di kalangan tercerdik lah masa tu. Tapi cerdik masa tu tak adalah kita nak banding akal kita dengan dia orang, tapi kita nampak imbuhan daripada apa yang ataupun usaha yang kita buat atas dunia ni, sebab kita sedang mengikuti sunnah Nabi untuk banyak ingat mati, berbekal lah ingat mati. Nombor 2 yang paling baik dalam persiapkan diri. Yang ni yang paling baik ni saya nak tekankan lagi, yang sama lah.
Kita nak cari yang sahih, yang berkualiti. Yang ni yang saya nak cerita nanti. Yang ni. Yang ni yang ada percentage ni kan. So kita jangan ingatlah amalan yang kita buat ni banyak lagi lah kadar-kadar dia kan. Maknanya ibadat yang kita buat ni satu kena yang ittiba', mengikut apa yang Nabi nak ittiba' kan. Ittiba' dulu. Lepas tu barulah ada kadar-kadar lain. Tapi kalau lah kita yang first stage, sebenarnya ada dua perkara yang ulama sebut ibadat yang diterima, ada tiga lah. Ada tiga condition dia. Pertama, orang beriman lah kena terima. Orang tak beriman, orang yang bukan Islam, buat benda yang baik tak diterima. Sehingga dia masuk Islam, baru Allah tukarkanlah semua benda kebaikan itu jadi pahala. Tapi dia tak masuk Islam, tak dapat pahala pun kat dia. Cuma rahmat Allah ni dapat kat orang tu. Dalam hadis yang lain yang saya ingat lupa, memang dalam hadis tersebut orang kafir ni kalau dia buat baik, Allah akan bagi kebaikan di atas dunia ni macam tu. So pertama dia beriman, nombor dua dia kena ittiba'. Amalan yang diterima ni kena ikut apa yang Nabi buat lah, apa yang Nabi nak lah. Nombor tiga, ikhlas. Kena ada keikhlasan kat situ. Tapi ikhlas ni melalui praktis lah. Bukannya kata tak nak buat tak takut tak ikhlas. Buatlah. Buat sampailah ikhlas. Sampai datang. Kita solat lah. Macam ni lah kan. Kita solat. Tak khusyuk lagi macam-macam ni. Tapi through time, bila banyak praktis, naiklah sikit kan. Macam budak-budak lah. Paksa dulu. Tak ada dia tiba-tiba, tak boleh lah. Adik tak boleh lah, adik tak ikhlas. Tak boleh, paksa. Dia solat pun tahu apa pun kan. Tak matang pun lagi. Bila dah ada umur even 20 tahun mungkin pun dia tak khusyuk sangat pun, dia tak tahu benda dia buat. Mungkin dia dah datang kematangan yang lain 21, 23, dia dah matang. Baru dia rasa khusyuk. Allah, dia rasa something dalam hati dia atas apa yang dia buat, atas ibadat tadi. Dan sampailah. Dan memang kena paksa pun ibadat ni. Paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdik. Kita naklah ni hadis yang sahih, kita naklah orang yang paling cerdik. So dua lah. Kalau ikut agama ni, dua lah benda yang menjadi terasa ataupun menjadi point lah untuk kita jadi orang cerdik. Pertama, banyak ingat mati. Sekarang ni kita buat sesi ni adalah sesi untuk kita ingat mati. Kita sedang menuju kecerdikan lah. Kedua, yang paling baik, kita cari yang paling sahih. Kan yang paling sahih ni pun ada lagi kadar dia. Nanti kita tengok dalam hadis. Tengok dalam page nombor 13 ni. Last sekali nak tunjuk tentang kematian ni, perjalanan kita. Inilah peringatan lah. Tazkirah ni adalah bermaksud peringatan. Kita nak ingatkan diri kita yang kita akan kembali kepada keadaan asal kita sebelum kita masuklah atas dunia ni. Kita dah alam roh. Tak tahu berapa lama lah kita dah alam roh ni. Allah masuk dalam badan mak kita kan. Dan kita dah berjanji di alam roh ni dengan Allah Ta'ala. Lepas kita mati ni baru kita sedar balik perjanjian kita tu. Kita memang berjanji dengan Allah untuk jadi khalifah di muka bumi ni. Dan perjalanan ni sangat panjang. Dan masa yang masih ada ni, kita luangkan sikit lah masa. Kena berusaha yang banyak sebenarnya. Luangkan sedikit masa, betulkan niat untuk kita berbekal lah dalam perjalanan yang sangat panjang ni. Kalau ada anak, start lah hantar anak untuk bantu kita. Jangan masa panjang. Anak pinak kita, cucu kita nak mereka semua selamat lah. Macam tu. Dan kita juga nanti ilmu-ilmu yang kita bagi, ataupun kita ada duit kan, kita bagi anak kita pergi belajar mana-mana, carilah tempat-tempat, katalah tadika ataupun sekolah tahfiz yang sunnah yang sahih, yang praktis sunnah yang sahih ni, yang benar-benar tengok ni, yang bukannya ambil bercampur aduk. Sebab dalam agama memang Allah sebut spesifik tentang orang yang campur adukkan benda yang buruk yang baik. Itu maknanya kadar kita tak maulah. Sebab benda tu akan merosakkan kita. Lama-lama kita tak tahu pun benda tu sahih ke tak, ataupun baik ke buruk, kita tak tahu. Kita tengok semua baik. Dan kita langgar je semua kan. Dan kita nak pergi ke sini lah. Pergi ke sini, perjalanan yang panjang ni, kita nak ke syurga insyaAllah. Okey. Saya nak masuk kepada hal umum ni. Kalau ada rakan-rakan nak komen ataupun nak share apa-apa, saya pause kejap. So masuk je. InsyaAllah boleh. Tafadhal. Ada? Tak ada So tak ada, kita masuklah. Kita masuk balik dalam hal umum yang saya nak cerita ni. Itu saya janjilah kot. Saya dah cakap banyak kali nak cari hadis ni, dan saya jumpalah alhamdulillah. So kalau tengok hadis ni, dalam gambar ni dia tuliskan pahala solat berapa kita dapat.
Ini solat yang wajib ni, benda yang memang sahih, yang kita kena buat kan, itu pun ada kadar dia. Hadis yang Nabi sebut ni, sesungguhnya seseorang menyelesaikan solatnya dan tidak dituliskan baginya pahala. Kecuali 1/10. Ada yang dapat 1/10. Ada dapat 1/9, ada dapat 1/8. Ada dapat 1/7, ada dapat 1/6. Ada dapat 1/5, ada dapat 1/4, ada dapat 1/3. Atau dapat setengah daripada solat dia. Ada riwayat Abu Daud ni, saya dah cek hadis ni, ada yang sahih lah menurut Syekh Nasruddin Albani. Jadi nak ceritanya kat sini, walaupun benda yang sahih kita buat pun ada kadar dia juga. Sebab ni kalau tengok ni, sama daripada internet ni dia tulis, faedah hadis anjuran untuk solat dengan khusyuk, penuh ketendukan dan hati yang hadir menghadap Allah. Sebab antara untuk kita diterima ataupun berkualiti lah amalan kita ni, kita kena kita kena khusyuk lah maksud dia. Termasuk macam doa kan, kalau kita doa macam saya sebut tu lah. Kita doa kepada Allah tapi kita duk meraung-meraung, tak faham apa-apa. Bagaimana Allah nak makbul? Dr. Asri ada sebut lah, dia kata contoh dia, katalah kita pergi kepada orang pembesar lah, YB ke apa, kita pun cakap, saya nak duit, boleh tak saya nak tanah? Kita macam cakap macam orang tak betul kan. Saya nak tanah, bolehlah saya nak tanah. Dia kata macam mana orang tu nak bagi? Kita cakap pun macam, orang yang nak memberi tu kata, betul ke orang ni sebenarnya ni kan? Kan kalau kita pergi mesti kita cakap, saya nak cakap sikit lah, Datuk, ataupun YB. Inilah ada masalah juga ni tapi boleh. Kan intonasi tu berbeza. Sama juga bila kita nak doa kepada Allah, intonasi tu berbezalah. Kita nak minta supaya contoh anak kita ke, kita doa Allah, ya Allah tolonglah susahnya ya Allah. Ataupun tak cukup makan kan. Ya Allah rezeki duit tak ada Allah susah. Kan lain berbeza intonasi tu daripada kita pun baca doa yang kita ikut-ikut tu. Sama juga dalam bab solat ni. Bila kita solat ni kita cubalah untuk khusyuk lah, untuk khusyuk. Kedua, anjuran untuk melaksanakan solat dengan segenap sunnah-sunnah dan adab-adab solat. Ini kena ada ilmu lah untuk tahu apa dia sunnah-sunnah dia. Tidak sekadar melaksanakan rukun-rukun yang wajib, kerana solat yang sahih dan pahala yang sempurna baik per 10. Jadi maksud dia ada jugalah yang sunat tu kalau kita tahu dan kita buat. Macam doa kan, ada masa sujud, semua tu lah macam tu. Dan juga ada juga solat yang memang dapat separuh pun pahala kan, yang solat sunnah yang kita buat secara duduk lah. Solat sunnah buat secara duduk. Yang ni dalam kepala kita kan, selalunya lah memang solat akan ada lah kot. Kita fikir tengah-tengah sibuk kan, tengah-tengah ada meeting, tiba-tiba pergi solat kan. Benda tu masih ada dalam kepala kita. Jadi sebab tu Nabi suruh kalau boleh, macam hadis yang lain Nabi kata, apabila kita nak pergi menunaikan solat jemaah ni, jangan berlari-lari. Kalau sampai ni maksud dia sebut apa, maksud dia bukannya daripada matan yang saya ni lah, yang dalam hadis sebut maksud dia. Jangan berlari-lari, kata jangan tergesa-gesa sampai ambil solat tu, ambil jemaah tu pada yang kita terima, yang kita sampai tu. Sebab kita nak tenang-tenang masuk solat, sebab kita nak jaga kita punya akal dengan badan kita kan. Kalau dah peluh-peluh dengan termengah-mengah kan, memang tak ada lah, tak dapat lah yang ni. Macam tu. So nombor 4 ni, hadis ni menunjukkan bahawa solat ni diperoleh daripada setiap orang tu dengan berbeza-beza lah keadaan dia. Dan dia kata beruntunglah orang yang dapat pahala yang sempurna. Dan kita cubalah untuk cari kan, kita tak sempurna, kita faham kita ni manusia. Kita tak maulah kita tak mau kita bandingkan dengan orang yang sangat-sangat ekstrim, kita tak maulah juga. Kita nak atas kadar kita. Dan kita cuba berusaha sedikit demi sedikit lah. Kan Nabi katalah, ada yang sahih Nabi kata Allah suka orang yang buat kebaikan sedikit tapi berterusan macam tu. Kita nak macam tu lah insya-Allah. So masih lagi bab solat ni, saya ada bawa beberapa hadis tentang solat jemaah. Ini sebenarnya untuk diri saya jugalah, untuk bagi motivasi supaya saya lah pergi ke masjid lah solat macam tu. Dengar azan kita pergi macam tu. Bukannya kata dengar kita pun hormat kan, buat diam, sambung balik. Kita pergilah kalau boleh, kita baca supaya kita dapat peringatan lah. Ini peringatan yang kita kadang-kadang tak nak dengar sebab benda betul kan kat diri kita. Jadi kita baca ni supaya untuk diri saya lah dapat iktibar, dan kita pergilah bila dengar azan, kita pergi insya-Allah. Pertama, solat jemaah memiliki pahala yang berlipat ganda daripada solat sendirian. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, solat jemaah lebih utama daripada solat sendirian sebanyak 27 derajat, 27 kali ganda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, solat jemaah itu senilai dengan 25 solat. Jika seseorang mengerjakan solat ketika dia bermusafir, ketika dia travel lah, lalu dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maknanya dia buat betul lah, dia buat dengan baik lah, dengan bagus, ikut sunnah lah. Maka solatnya tersebut mencapai pahala 50 solat. Ni pun saya first time dengar hadis ni. Tapi hadis yang sahih. Kalau tengok ni hadis ni, Syekh Albani mengatakan hadis ni adalah hadis yang sahih. Menunjukkan hadis ni memang sahih. Jadi kalau kita bermusafir kan, kalau tengok pada logik akalnya, sebab bila kita bermusafir ni payah sebenarnya keadaan kita. Kita tak duduk dalam keadaan yang asal. Betul bila kita balik musafir, katalah kita selalu pergi ke masjid kan. Kadang-kadang dia jadi kurang sikit kan. Sebab kita musafir kadang kita tak sempat nak pergi ke masjid, solat. Sebab kita dah kacau rutin kita. Bila kacau rutin nak kembali kepada rutin yang asal, jadi payah. Jadi kalau tengok pada hadis ni ikut logik saya lah apa yang saya faham. Seolah-olah Nabi beritahu, maknanya kalau kita boleh buat dengan secara yang baik ataupun dengan secara yang orang kata ikut sunnah yang betul, dengan keadaan yang susah ni kan, musafir ni, dapat 50 pahala besar lah. Pahala dia banyak maksudnya macam tu. Macam tu maksudnya. Ini dia ada, ulama' ni ada hurai lah macam tu. So kita pergi kepada hadis yang nombor 2 tentang solat jemaah. Kedua, dengan solat jemaah akan mendapat pengampunan dosa. Dari Uthman bin Affan, beliau berkata bahawa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat, lalu dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia berjalan untuk menunaikan solat wajib, iaitu dia melaksanakan solat bersama manusia atau bersama jemaah atau melaksanakan solat di masjid, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Orang pergi solat jemaah ni, Allah ampun dosa-dosa dia. Dapat pengampunan dosa. Kan? Macam orang Kristian ni kena pergi jumpa paderi dia bercerita kan, padahal aib dia kan dia cerita kat orang, dah konflik. Tapi kita pergi untuk solat jemaah, Allah ampunkan dosa. Ini bagi motivasi kepada kita lah. Nombor 3, setiap langkah menuju ke masjid untuk melaksanakan solat jemaah akan meninggikan darjatnya dan menghapuskan dosa. Ini semua benda yang pergi selepas mati dia, benda-benda yang ghaib yang kita tak nampak sekarang. Manfaat dia selepas mati. Juga ketika menunggu solat, malaikat akan sentiasa mendoakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, solat seseorang dalam jamaah memiliki nilai lebih 20 sekian darjat, 20 kali darjat lah daripada solat sendirian di rumah. Jadi nak tekan kat sini satu bendanya, kalau boleh, ialah kalau orang tu bagi gaji 1,000 kan, dia kata nak gaji 1,000 kan nak gaji 20,000. Satu work from home encik. Gaji 1,000 work from home, gaji 20,000 kerja kat office. Saya ingat tak ada orang yang waras dia kerja kat office lah. Sebab dapat 20,000 kan. Orang yang tak berapa waras dia kerja kat rumah lah. Dia jadi macam pelik banyak lah orang tu. Dan saya pun kalau kita nak ambil orang yang bekerja, kita tak ambil lah, saya kata dia ni tak berapa betul ni. 1,000 dengan 20,000, ambil 1,000 kan. Ambil lah 20,000. Saya boleh dekat rumah. Saya boleh rumah 5,000 ke dekat office kan. 15,000 dapat dekat kita kan. Sebab mudah urusan nak dekat dengan office tu. Jadi maksud dia macam tu, untuk solat jemaah ni tinggi dia punya pahala dia. Juga memiliki solat, juga melebihi solatnya di pasar. Sepasar pun kalau tu solat jemaah lagi tinggilah solat jemaah. Oleh itu, jika salah seorang dari antara mereka berwuduk, lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian menantangi masjid, tidaklah mendorong melakukan hal ini selain untuk melaksanakan solat, maka salah satu langkahnya akan meninggikan darjatnya. Mana kita nak jalan ke masjid tu dapat satu pahala ataupun dapat tinggi satu darjat. Sedangkan langkah lainnya akan menghapuskan kesalahan. Langkah kedua pula, dosa pula terhapus. Ganjaran ini semua boleh jika dia memasuki masjid. Jika dia memasuki masjid, maknanya sebelum ke masjid tu, daripada rumah dia tu, katalah rumah dia dalam 100 meter kan. Dia jalan, langkah, naik satu darjat. Jalan, hapus pahala. Hapus dosa. Banyaklah maksud dia, katalah macam tadilah, katalah start pergi masjid, katalah baru start lah. Setahun, 5 kali setahun. Mungkin kurang lah kan, sebab kita pun kerja kan. Katalah setahun 2 kali sehari pergi masjid. Banyaknya dosa yang kita terhapus dan banyak darjat kita naiklah peningkatan daripada darjat kita nanti. Jika dia memasuki masjid, dia bererti dalam keadaan solat selama dia menunggu solat. Maknanya kalau masuk masjid tu tunggu nak solat tu,
Seolah-olah kali kepada hadis ni macam dia keadaan solat, pahala macam solat tu. Malaikat pun doakan salah seorang di antara mereka selama dia berada di tempat solat. Duduk tunggu kan dapat malaikat doakan orang ni. Bayangkan malaikat, ni antara benda yang doa yang mustajab lah, sebab orang yang dekat atau makhluk yang dekat kepada Allah adalah malaikat kan. Macam juga kita baca hadis yang sebelum ni, yang kita bila kita doakan orang lain kan, malaikat akan doakan benda yang sama kepada kita kan. Kita tengok orang naik motor bawa anak kan, anak pakai helmet kat tengah tu kan, mak ayah dia, ayah kat depan, mak kat belakang, naik motor kat Pecai, nak pergi mana kita tak tahu, kita tengok naik kereta kita kan, tengok Allah susahnya mereka kan. Allah ampunlah, betul anak kadang-kadang 2 orang kan duduk kat tengah-tengah tu kan, kecil-kecil. Dia fikir doa lah, Allah susahnya, ya Allah mudahkan urusan dia, ya Allah masuklah dalam syurga, ya Allah bagilah rezeki dia, ya Allah, Allah mudahkan urusan mereka, ya Allah. Doa kita tu malaikat akan doa benda yang sama untuk kita. Dan kita sendiri bila kita boleh doa macam tu, menunjukkan besarlah hati kita ni, maknanya kita boleh dapat ihsan belas untuk orang lain pula lah, bukan untuk diri kita saja. Ini pun doa daripada malaikat. Malaikat pun doakan salah antara mereka selama dia berada di tempat solat. So 2 dah kita dapatkan, 1 kita doa untuk orang lain, malaikat doa untuk kita, dan doa malaikat ni adalah mustajab. Nombor 2, kita duduk di masjid tunggu untuk menunggu solat lah. Kita duduk, malaikat akan doa untuk kita. Malaikat tersebut nantinya akan mengatakan, ya Allah rahmatilah dia. Bagaimana kita tak nak kan orang, kita kan sebut jumpa ustaz, minta ustaz doakan saya ustaz. Pergi masjid lah, duduk kat masjid, tunggu orang solat jemaah. Malaikat ustaz tu banyak masalah, banyak dosa. Tidaklah kita riak takabur, tak, kita nak beritahu sebab dia manusia kan. Dan dia pun tidak maksum, dan orang tu pun kena tahulah keadaan manusia ni. Cuma nak sebutnya bandingnya dengan malaikat ni, malaikat lah lebih baik kan. Kita tunggu tempat solat sebelum imam bangkit lah macam tu. Ya Allah ampunilah dia, tengok malaikat doa untuk kita, minta ampun kepada Allah atas kepada kita. Allah specialnya kan. Ya Allah terimalah taubatnya. Kita duk baca istighfar selalu kan tengah bangun, dengan apa hadis tentang kematian kan, bangun pukul 4 pagi 3 pagi terkejut, Allah astagfirullah takutnya mati kan. Yang tu atas taubat kita tu ada pula doa daripada malaikat, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita. Hal ini akan berlangsung selama dia tidak menyakiti orang lain. Ini saya akan sebut nanti, alamak 42 dah. Tapi saya terus masuklah nanti cerita tentang akhlak yang baik ni. Kalau tengok sini kan dia kata, hal ini akan berlangsung selama dia tidak menyakiti orang lain, selama dia dalam keadaan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ingat kita skip yang ni, kita nak baca hadis ni. Tapi sebelum tu saya pause kejap kalau ada rakan-rakan yang ada soalan atau apa-apa nak share. Dan kita baca hadis kita lah, kalau ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada hadis yang kita nak baca ni. Hadis ni adalah hadis nombor 27. Fitrah ni saya sebut ni sebab dia banyak nak cerita benda fitrah lah. Cuma dalam hadis ni dia cerita tentang hadis ni kebaikan akhlak yang baik. Nanti saya akan cerita yang ni sebelum saya tunjuk dulu lah, sebelum, kalau takut tak sempat lah. Ini menurut ulama ni akhlak yang baik ni ada 3 benda ni lah dia sebut. Jadi kita baca hadis ni. Dari Nawas bin Sa'an radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika manusia ketahui. Riwayat Muslim. Hadis nombor 2, maksud yang sama, dari Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Nabi tanya sahabat tu. Nak tanya kebaikan ke? Sebab ialah macam kita, untuk guru tengah mengajar kan. Memanglah datang untuk bertanya guru lah. Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang kerananya. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-keraguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis ada yang sahih, ada yang hasan. So pertama ni, kalau kita tengok hadis atas ni, Nabi kata kebaikan adalah akhlak yang baik. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Dosa ni akan timbul keraguan dalam jiwa. Ada datang perasaan malu. Cuma saya dengar daripada ustaz
Dr. Firanda dia kata kalau orang tu dah rosak fitrah dia ni, dia tak adalah rasa resah bila ada buat dosa. Macam itulah. Dah biasa kan. Dan kan ada hadis yang Nabi sebut yang kalau kita tahap iman tu kan, kita tengok orang buat maksiat ataupun orang buat kesalahan, yang tertinggi bila kita boleh cegah dengan tangan lah, dengan kuasa. Yang paling rendah dalam hati. Tapi dosa tu sendiri atas orang tu sendiri. Dia sendiri pun tak boleh nak cegah apa yang dia buat tu. Maksud dia iman dia tu. Masa dia buat maksiat tu, paling rendah lah iman dia. Macam tu. Nombor 3, kebaikan ni jiwa kita tenang. Sama juga yang atas ni, Dr. Firanda pun sebut sama. Kebaikan ni kalau orang tu memang dah biasa buat benda maksiat ni, dia jadi macam pelik lah, tak kena pada fitrah. Tapi kalau ikut fitrah kita ni, kita buat benda yang baik ni, jiwa tenang. Walaupun ada ujian, tapi dia datang ketenangan tu akan datang. Dalam angle yang lain lah dia datang. Nombor 4, dosa ni ganggu jiwa. Dia akan ganggu jiwa kita kalau kita buat dosa kan. Kita ingat ni orang-orang yang beriman lah, orang-orang yang menjaga lah, maksud dia macam tu, yang mukmin lah. Bila dia buat dosa kan, dia rasa Allah. Ataupun dia muhasabah. Sebelum tidur tu dia fikir balik hari ni dia buat apa kan, dia marah orang ke. Ya, macam-macam lah kan dia fikir, Allah apa tadi. Tercakap lah pula kan. Alamak kan, kita pun rasa Allah tak sedap jiwa, kita minta ampun dengan Allah lah. Tapi maksud dia benda tu ganggu diri dia lah pada hari tu. Kan? Ataupun 2-3 tahun terganggu kan, teringat kita buat benda yang tak elok. Tak apa, maknanya bagus tu. Bila teringat, kita minta ampun dengan Allah kan. Peringatan-peringatan tu, ingatan-ingatan yang kita dapat daripada otak kita tu sebenarnya mungkin dalam keadaan untuk kita kembalilah kepada benda yang benar kan. Dan kita bertaubat kepada Allah. Cuma nombor 5 ni, beri nasihat ni, dia sama juga. Dia keadaan orang yang macam hati dia baiklah, mukmin lah. Dia ada satu perasaan yang memang dia akan tenang lah, maksud dia. Walaupun orang bagi nasihat lain macam ni kan. Bila ada keraguan tu, orang bagi fatwa lain, kita akan tenang. Ataupun Dr. Firanda kata, kalau kita ada ilmu, bila kita buat sesuatu tu, dia tak ada keraguan. Macam contoh, kita makan makanan pergi overseas kan, makan makanan memang halal lah, kita kata makanan sembelih. Rasa tenang lah. Kan? Walaupun sama, orang sebelah, kedai sebelah, makan juga ayam goreng kan. Kita makan ayam goreng yang sama, tapi kita punya yang sembelih punya. Kita rasa tenang lah, maksud dia macam tu, dia sebut dalam konteks tu. Ini hadis yang sama, cuma yang ni, tapi yang ni hadis termasuk fitrah juga. Saya baca hadis ni, saya baca masuk kat sini lah. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana binatang ternak memperanakkan seekor binatang yang sempurna anggota tubuhnya. Adakah anda melihat anak binatang itu ada cacat? Macam itulah maksud dia, anak mak ayah ni akan bentuk anak, keadaan sekeliling dia kan masa kecil, keadaan sekeliling rumah kita kan. Kalaulah rumah kita tu penuh dengan maksiat, tak jadi benda ni, kebaikan dia tak jadi akhlak baik, dia tak ada fitrah tu. Buat dosa tak timbul keraguan dalam hati. Kan dosa ni tak ganggu jiwa pun. Buat kebaikan tak tenang pun jiwa. Buat kebaikan bahkan mungkin rasa tak sedap hati kan, sebab kita duk fikir nanti entah-entah orang ni banyak benda yang negatif ataupun syaitan duduk bisik kan. Kita bersangka buruk sentiasa kepada orang. Kan benda macam tu. Sebab fitrah dia, kita terbentuk bila berada di rumah lah, mak ayah kita yang bentuk kita punya, kalau dalam bahasa ni dia panggil apa? Karakter kita kan, karakter daripada kecil. Kita tengok orang yang memang well mannered kan, tengok mak saleh ke apa kan. Kadang-kadang dia punya akhlak tu lain macam kita tengok. Sebab dalam keadaan rumah dia memang dia ajar macam tu. Budaya mereka macam tu. Kita tengok orang mungkin mak ayah dia ada PhD holder kan. Maybe mak ayah dia macam profesor ke apa, dua-dua contoh. Kan berbeza akhlak orang tu. Kan kalau tengok katalah kita ni orang biasa lah, mungkin kita ni orang Felda ataupun orang kampung kan, kita dapat beza lah. Tapi kadang kita berubah tu sebab pengalaman kita berada di tempat lain nanti berubah. Cuma nak sebut kat sini, fitrah kita ni mak ayah kita yang bentuk. Cuma kita ni ialah kita dah besar, kita lah yang akan bentuk anak-anak kita. Anak-anak kita tu akan terjadi fitrah dia tu atas sebab kita. Kita nak fitrah mereka ni pergi kepada fitrah yang Nabi nak ni lah, kepada yang
Yang sepatutnya lah, dan kita lah yang akan bentuk mereka, begitu. Okey, page 23 ni ada 10 minit lagi. Ini yang saya dengar tadi pagi daripada huraian Dr. Firanda pagi tadi. Dia huraian hadis 27 ni lah. Saya pun first time dengar ni, saya nak share dengan rakan-rakan lah. Dan saya rasa daripada logik, daripada ilmu yang ada ni, rasa betul lah ni, 3 ni memang betul. Akhlak baik ni menurut ulama' daripada kuliah Dr. Firanda, boleh check lah hadis 40, nombor 27, Dr. Firanda dia ada sebut. Satu, ada akhlak baik ni suka bantu orang lain. Akhlak baik ni menurut kacamata Islam ni, daripada pandangan ulama' ni, pertama, orang ni suka bantu orang. Macam tu. Kalau orang ni nak bantu orang, kalau akhlak dia buruk, macam mana nak bantu orang kan? Dia ada banyak prasangka kat orang kan. Orang ni yang akhlak baik ni, dia suka bantu orang. Tapi bantu orang pun kena ingat juga prioriti. Janganlah aku suka bantu orang, anak bini tinggal. Anak bini tu orang juga kan, prioriti dia. Mak ayah dia kan contoh, dia suka bantu orang. Mak ayah dia biar je. Tak boleh. Kita kena faham, kita kena ada ilmu. Kita kena ada prioriti lah, yang terpenting dengan yang penting. Cuma secara umumnya, orang ni dah bantu mak ayah dia, adik-beradik dia kan. Dia tengok orang susah, dia bantu. Dia tak ada prasangka. Dia tengok orang perlu pertolongan, dia bantu. Macam-macam lah. So maksud dia akhlak yang baik ni antaranya adalah orang ni suka bantu orang. Dan orang ni, bila orang suka bantu orang ni, bukan kita je perasan, aku ni suka bantu orang. Tak. Orang sekeliling lah tahu dia ni suka bantu orang. Kalau kita tak suka bantu orang kan, kita ni aku suka bantu orang. Kita perasan sendiri, aku dapat bagi banyak dah. Orang duduk sekeliling tak rasa pun. Orang ni, dia ni tak pernah bantu kita pun. Ataupun tak rasa pun. Taklah maksud dia. Kita cubalah, maksud dia perangai kita ni, kita jadikan orang yang macam dermawan dan nampak benda tu kan. Dan orang sekeliling rasa kebaikan tu. Seperti mana seorang sahabat Nabi ni, siapa ni, nama Abdul Rahman Auf kan, yang memang suka berniaga tu kan. Saya baca satu kitab tu. Kitab tersebut yang di Madinah pada ketika selepas Nabi hijrah tu. Lama ke selepas tu lah. Dia tulis kat situ, tak ada seorang pun rakyat di situ tak merasa duit ataupun harta daripada Abdul Rahman Auf. Tak seorang pun di Madinah tu tak merasa duit daripada Abdul Rahman Auf. Mana dia bantu orang. Dia termasuk dalam akhlak yang baik. Nombor 2, tidak mengganggu orang lain. Ni penting ni. Sebab ini yang kita baca hadis kan sebelum ni kan, yang Nabi, yang satu yang bantu orang ni, ingat yang hadis yang Nabi bagi tahu, yang Nabi kata dia lebih suka kalau nak bandingkan dengan iktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Yang kita duduk sibuk, duduk cerita nak pergi umrah ni kan. Simpan duit banyak ni kan, dah mahal kan nak pergi umrah. Nak pergi umrah tu, Nabi kata, berjalan saja untuk bantu orang tu lebih besar pahalanya daripada kita beriktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Maknanya besar benda tu pahalanya. Nombor 2, tak ganggu orang lain. Ada hadis yang saya baca itu kan, minggu lepas, yang cerita tentang dua orang jiran, perbandingan dua orang jiran kan. Seorang jiran yang banyak ibadat tapi ganggu orang. Seorang jiran yang kurang ibadat, buat wajib je tapi tak ganggu orang. Orang yang ganggu orang tu, Nabi kata neraka tempat dia. Walaupun dia buat ibadat dah hitam, tak kisahlah. Maksud dia, akhlak yang baik ni adalah orang yang tidak ganggu orang. Tak maulah kita tiba-tiba kita kata, aku ni okey, aku ni baik. Tapi bila orang tak sebut kat mulut, orang sebut dalam hati. Cuma kita ni nak kena tahulah, belajar sikit-sikit apa yang menyebabkan orang terganggu daripada akhlak kita kan. Pakai contohnya busuk lah kita ni, ataupun stokin bau busuk contohnya kan. Kita cakna sikit lah, duduk sekeliling orang, ambil lah perfume ataupun memang kaki kita panas, letaklah perfume ke apa. Jangan ganggu orang lain. Kita lah kena cakna. Kadang orang dia respect kita dengan tak bagi tahu kan, tapi in a way tak berapa baik jugalah. Cuma kita lah nak kena ambil tahu, sebab tak semua orang ni berani nak bagi tahu apa yang tak kena pada kita. Sebab keduanya, antaranya sebab mungkin reaksi kita nanti, kita akan jadi tak friendly, kita akan jadi pemarah, kita akan jadi ada judgement kan, macam tu. Okey, so nombor 2 ni, kita tak mau ganggu orang, tak mau ganggu orang, tak nak bising-bising. Macam minggu lepas kan cerita pasal jiran kan, kita tak mau macam tu. Kita nak mudahkan urusan orang lain, jangan ganggu orang lah. Pertama, bantu orang lain. Nombor 2, jangan ganggu orang. Nombor 3 ni, mudah senyum. Mudah senyum. Termasuk dalam konteks ni, Dr. Firanda sebut yang bagi salam tu. Tapi mudah senyum ni sebenarnya, macam bagi salam jugalah kan. Kita bagi salam, kan, jaranglah bagi salam dia tak senyum kan. Assalamualaikum. Memang mukanya baik lah, sebab dengan salam tu sebenarnya kita sedang doakan orang lain tau. Sejahteralah kepada kamu. Kita sedang doa untuk orang lain.
Dan susah sebenarnya kita nak doa untuk orang lain, macam kita tengok orang naik motor tadi kan, contoh yang ada anak kecil kan. Kita nampak Allah susah dia, baru kita trigger nak doa. Cuba keadaan yang biasa-biasa ni, tengok orang naik motor, motor besar kata, naik kereta besar kan. Kita doa kat orang tu. Jarang sangat lah kan. Yang trigger atas motor tadi tu sebab kita tengok belas kasihan kita, Allah susahnya dia. Yang salam ni sebenarnya, bila kita doa ataupun yang dekat senyum ni, termasuk dengan senyum ni, kepada semua orang. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih kan, Nabi kata, sebarkan salam. Sebarkan salam. Yang pertama, hadis pertama ketika Nabi pergi ke Madinah, Nabi sebut, pertama Nabi sebut sebarkan salam. Hadis tu adalah hadis yang saya ingat seorang Yahudi, tapi dia masuk Islam lah. Dia yang quote hadis tu, dia sebut. Ada antara benda yang dia tertarik kepada Islam lah. So Nabi sebut sebarkan salam. Salam ni kan kita menunjukkan doa, dan juga kita sebut apa ni, pendamaian kan kepada orang tu. So termasuk dengan keadaan senyum. So saya tutup dengan yang ni, yang last ni, saya ulang lagi sebab benda ni pun baru bagi saya. Akhlak yang baik ni menurut ulama daripada kuliah Dr. Faranda, dia sebut ada 3 lah secara umum yang besar. Pertama, kita nak bantu orang lain, ya. Suka bantu orang lain. Dan nampaklah kita bantu orang lain, macam Ustaz saya sebut kan. Kita sebut dalam perkataan, biarlah nampak dari sudut perbuatan tu sendiri. Kita tak mau kita sebut sembang, tak nampak pun kan. Tak mau. Tapi kena ingatlah benda ibadat ni, kena fahamlah, kena ada ilmu ibadat ni. Kalau lah benda ibadat ni, kita bantu orang ni bukannya kita nak tunjuk ibadat kita ke orang, tak. Ini hubungan dengan antara orang, macam tu ibadat yang kita boleh kita sorokkan lah. Cuma bantu orang ni biar orang dapat rasa kebaikan kita. Dan kita pun dapat pahala kat atas tu kan. Dan secara tak langsung dia reflect akhlak baik menurut agama kita lah. Nombor 2, tidak ganggu orang. Tak ganggu orang ni penting lah. Sebab orang, macam tadi saya sebut kau, tak ramai orang yang nak bagi tahu, nak tegur macam tu. Dan kita sendiri kena tahu. Dan kadang-kadang kita ni ikut apa ni, yang kontrol perangai kita ni adalah surrounding kita kan. Kita pula datang daripada surrounding yang bising, contohlah tempat bising, tiba-tiba pergi kat surrounding lain, kita buat perangai tu ganggu orang. Berdosa lah maksud dia. Dan juga ganggu orang ni Nabi sebut yang tadi saya cerita tentang jiran tadi kan. Ganggu orang walaupun ibadat banyak kan. Kita tengok murah dia ni, bantu orang banyak ni kan, bantu orang apa semua ni. Tapi ganggu orang, Nabi kata neraka orang tu yang ibadat banyak tu. So kita tak mahu, yang ni sangat besar ancaman dia. Jangan ganggu orang. Kalau boleh, tak apalah kita seksa sikit pun kan. Tak berbaloi untuk kita ke neraka sebab ganggu orang. Kan? Sangat tak berbaloi macam tu. Nombor 3, mudah senyum ni dibawa kepada akhlak kita. Kita rasa kita ni, bila kita senyum kat orang, kita tak rasa kita ni lebih besar pada orang tu. Kita tak rasa kita ni lebih tinggi pada orang tu. Sebab bila kita senyum kat orang, kita rasa macam ada ihsan, ada kemesraan yang banyak. Macam kita bagi salam kan. Assalamualaikum. Tapi kadang bagi salam orang tak jawab apa kan. Assalamualaikum, dia ingat kita cakap apa kan. Tapi kita nak semailah benda tu sebab akhlak yang baik ni menurut ulama, daripada kuliah Dr. Faranda ni ada 3 ni lah. Pertama, kita naklah akhlak yang baik ni, kita nak semai dalam jiwa kita. Pertama, kita bantu orang. Nombor 2, kita tak ganggu orang. Nombor 3, kita termudahlah bermuka baik, mudah senyum insya-Allah. Okey, ada 2 minit lagi, ada 9 minit lagi kan. 2 minit lagi. Ada apa-apa soalan ataupun nak komen apa-apa, kalau tak saya baca doa kafarah untuk kita tangguhlah sesi pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan. Kalau tak ada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, wahai Allah, dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya memohon ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.